Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. anda bersama dengan saya Afiq Syazwan. Dan saya Wadi Kerry. Anda menyaksikan kami dalam Road to Success SPM 2020. Baik, jadi hari ini khusus untuk pelajar-pelajar pendidikan seni visual subjek Betul. kita. Dan seni visual ni seperti ramai yang tahu, ini merupakan subjek elektif sebenarnya. Tapi siapa yang mengambil aliran seni semestinya akan berjumpa dengan subjek inilah. Jadi lagi satu, kami nak pesan kepada pelajar-pelajar yang calon-calon SPM, walaupun dah pergi sekolah, nak buat study group, tapi kita kena ingat, kena jaga jarak. Penjarakan sosial, lepas tu kena sentiasa pakai pelitup muka, lagi kena sanitize tangan. Ikut SOP. Baik. Betul. Okey, jadi sekarang kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Kita nak bersama dengan cikgu. Siapa cikgu kita hari ini, Wani? Kita akan bersama dengan Cikgu Zahra binti Hamzan dari SMK Seri Tanjung. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afiq, Wani. Comel Cikgu. Baik, jadi cikgu. Sebelum tu kita nak perkenalan dulu dengan cikgu lah. Cikgu dah berapa lama mengajar sebenarnya? Okey, alhamdulillah dah 27 tahun cikgu mengajar pendidikan seni visual. Yo, cikgu ni 27 tahun mengajar seni ni mesti dah boleh lukis sampai tutup mata kan cikgu? Tak juga. Sebab melukis tu adalah satu anugerah sebenarnya. Kalau tak dapat anugerah tu kena belajarlah betul-betul. Barulah okey. Baik, tapi apa-apa pun ilmu lebih penting. Ilmu pengetahuan dalam seni kan cikgu kan? Betul. Baik, jadi tanpa membuang masa, mari kita bersama dengan Cikgu Zahra. Cikgu Zahra. Okey, terima kasih Wani Afiq. Okey. Tadi Wani Afiq dah jelaskan nama cikgu, dah terangkan. Okey, cikgu rasa terus sajalah kepada topik yang cikgu kena sampaikan hari ini, iaitu teknik menjawab pendidikan seni visual kertas satu. Okey. Pendidikan seni visual ada 3 kertas ya, murid-murid ya. Itu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 ya. Seperti mana yang murid-murid telah laksanakan ya pada awal tahun 2020 bermula pada bulan 2, kertas 3 telah pun kamu siapkan ya. Dan markah-markah tak boleh tahulah, itu cikgu je yang tahu ya. Saya cikgu. Murid tak boleh tahu, rahsia ya, sulit ya, tak boleh tahu ya. Jadi kalau kamu nak tahu, kalau kerja kamu tu cantik, markahnya tinggilah ya. Kalau tak cantik, tak tinggilah ya markahnya. Jadi kertas 3 tu penting ya untuk murid-murid skor A+. Kalau kertas 3 tu tak dapat cantik markahnya, mesti 85 ke atas ya. Barulah kamu boleh skor at least A+. Atau A+ tu target lah untuk murid-murid yang memang ada ada talent. Ada talent. Kalau tak ada talent tu at least dapat B ataupun A at least. Kalau boleh tak nak C dengan D. Sebab pendidikan seni visual ni bukannya susah. Betul. Senang saja kalau nak belajar. Kalau minat mesti jadi senang. Jadi hari ni cikgu akan beri teknik menjawab untuk kertas 1 je. Kertas 2 pun senang juga sebab dapat soalan lebih awal dia dapat soalan lebih awal. Jadi murid-murid memang boleh bersedia lebih awal bersama cikgu-cikgu di sekolah. Maknanya seminggu lebih awal dah dapat soalan. Ni cikgu nak tanya ni, tahu tak bila agaknya kertas pendidikan seni visual ni dijalankan? Tarikh. Masa tarikh exam. Tarikh exam. Tarikh tu tapi saya tahu semestinya tak lama lagi lah cikgu. Tapi selalunya lah. selepas dah nak ujung-ujung kan. Kali ni pendidikan seni visual tak kat ujung ya. Pendidikan seni visual diawalkan. Diawalkan. Maknanya sebelum mula exam budak dah dapat kertas soalan. Ya, mula exam 22 tu dengan subjek bahasa Melayu. Lepas tu 24 hari bulan dah seni visual kertas 1. Kertas 2 25 hari bulan. Jadi cikgu bila kertas dah awal ni mesti pelajar-pelajar nak tahu teknik lah bila saat-saat akhir yang ni paling cikgu. penting. Cikgu. Okey, kita teruskan sekarang ya. Boleh. Okey, kod teori seni. Murid-murid jangan lupa pula check dulu soalan tu betul tak kodnya. Nanti kan kodnya tak sama ya. Ingat kodnya ialah 2611/1 untuk kertas 1. Masanya ialah 1 jam 15 minit. Kemudian itemnya ada 50 soalan. Okey. Jadi semua murid mesti
mesti lengkapkan jawab 50 soalan tu. Ya, okey ya. Apa yang diuji dalam kertas satu ni? Ya, tentang pemahaman ya, seni visual. Ada banyak ya dalam seni visual. Kemudian tentang kemahiran. Dia dah faham, dia mahir macam mana nak buat. Betul ni Afiq ya. Kemudian dia aplikasikan pula. Contohnya buat batik. Dia faham, dia tahu buat, kemudian dia guna. Jadi ada 3 aspek lah di sini. Betul. Jadi ada aras kesukaran juga ya, aras nisbah, aras kesukaran untuk soalan ni. Ya, ada aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Jadi soalan aras rendah tu 25 soalan, 15 soalan aras sederhana dan 10 soalan aras tinggi. Okay, Jadi cikgu. kena jawab semua soalan. Ya, wajaran markah. Ada wajaran markah ya. Untuk kertas satu ni, kertas satu wajarannya sama 50%, kertas 2 50%, dan kertas 3 tu 100%. Jadi murid dah skor dekat mana? Wani, Afiq. Kertas 3 lah semestinya. Kertas 3. Semestinya kertas 3 murid dah skor dekat situ. Pastikan semua murid skor kertas 3 untuk membantu kertas 2 dan kertas 1. Kertas 2 pun tak ada masalah. Soalan akan diterima lebih awal dan murid boleh praktis. Okey. Okey, sekarang kita tengok ya, apa tips ya yang boleh murid-murid gunakan, sebab ya pendidikan seni visual ni tak ada buku. Buku nota tak ada. Satu-satunya subjek tak ada buku nota. Tapi untuk tahun 2021 ni dah ada dah. Akan ada buku rujukan lah. Jadi adalah buku rujukan. Jadi untuk pendidikan seni visual yang lepas, yang lama, silibus yang lama memang tak ada. Jadi murid-murid ni berusaha sendiri. Jadi yang pertama sekali mesti buat nota. Ya, nota pendek. I think tu ada banyak kan? Betul. Ada peta bulat, peta buih, peta apa lagi? Peta pokok. Macam-macam lah. Ingat banyak peta kan? Jadi murid-murid boleh tengok nanti ya. Cikgu akan terangkan topik-topik apa yang murid-murid perlu tumpu untuk menjawab soalan tersebut. Okey, baik. Okey, boleh ya Wani? Boleh. Okey. Lagi satu, kita kena selalu buat latihan. Walaupun soalannya tertutup, dekat pasaran tu ada banyak soalan. Dan cikgu-cikgu seni juga menyediakan pelbagai soalan ya yang menuju ke arah peperiksaan untuk kertas satu. Maksudnya sering berulang-ulang. Ya, soalan tu akan berulang sebab tertutup kan. Soalan tu akan sering berulang, jadi murid buat latih tu buat banyak kali pun tak apa. Yang penting mesti betul 45 ke atas. Nak skor kan. Kalau nak skor kena 45 ke atas. Kalau tidak tak dapat A+. Kalau tidak tak dapat A+. Okey ya. Pinjam buku. Dah tak ada buku kan? Pinjam buku dari library ke? Ataupun sekarang ni kat internet banyak. Tak ada masalah. Tinggal search je. Tinggal search je. Yelah, kita sekarang hidup zaman hujung jari. Hujung cikgu. jari, betul. Semua di Senang hujung je. jari. Ya, Jadi betul, tak ada cikgu. buku nota hujung jari Boleh. dekat mana? Internet. Dekat internet. Dekat internet ya. Okey. Ya. Seterusnya kita tengok Ini ya. untuk tips ya. Ni tips dia. Tahu dan jelas skop, tajuk dan perinciannya. Ini nanti cikgu kamu memang dah bagi dah perincian tajuk-tajuk tu. Jadi kamu kena buat ulang kajilah. Sebab kita tak tahu soalan apa yang keluar. Betul. Betul tak? Betul. Jadi kita kena cuba cari ataupun rujuk balik apa yang cikgu bagi. Jadi kita carilah penyelesaiannya. Apa penyelesaian kita nak buat kayak ya, kita kena cari. Okey. Kemudian jelas format dan bentuk soalan. Bentuk soalannya ABC lah, subjektif objektif. Objektif ya. 50 soalan. 50 soalan. Jadi selalunya kan pendidikan seni visual ni ditawarkan dekat murid-murid kelas, bukan kelas sederhana lah. Bukan kelas sains lah semestinya. Bukan kelas sains. Kalau murid kelas sains dia nak ambil, dia kena ambil di luar jadual. Tapi betul. cikgu pasti siapa kelas sains yang ambil A+ dalam tangan. Nak tambah A, boleh ambil. Nak tambah betul. A, boleh ambil. ambil. Untuk tahun ni 2021, walaupun murid-murid kelas sains rasanya dah berat dah, tapi kalau dia nak ambil seni masih boleh lagi. Ya betul. Dia ada halangan untuk Sebab dia mereka. ada peluang untuk menyambung pelajaran ke universiti kalau subjek sains dia kurang Lemah. kurang dia punya point jadi dia ada seni visual, dia ada peluang masuk ke menara gading. Betul, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok ya.
Okey, ini adalah sukatan pelajaran yang ada dalam seni muda. Walaupun tak ada buku tapi ada sukatan pelajaran ya. Jadi murid-murid kena tahu asas ya seni reka ya, iaitu unsur-unsur seni. Dia kena tahu ada berapa unsur seni tu. Ada garisan, ada warna, okey, ada ruang, ada bentuk. Ada berapa tu Wani? Boleh kira? Ada enam. Jadi murid-murid kena mahir ya. Tentang unsur-unsur seni. Apa dia garisan? Dia senang aja, dia ringkas saja makna-maknanya ya. Apa dia garisan? Garisan ialah sambungan dari satu titik ke satu titik menjadi satu garisan. Lepas tu garisan kita boleh buat bentuk, kita boleh buat rupa ya. Itu je sebenarnya. Warna nanti kita tengok ya. Warna nanti kita tengok. Cikgu ada slide tentang warna ya. Okey, kemudian ada ruang. Ruang ialah ruang ni sekarang ni ada ruang ni. Dia ada bentuk, ada bentuk, dia ada jisim ada permukaan ya. Dia lebih daripada satu permukaan kalau bentuk ni ya. Kemudian kalau rupa dia bulat je kok. Dia mula daripada titik sambung ke satu titik tu kita jadikan dia jadi rupa. Dan jalinan cuba kita tengok kat tangan kita ada jalinan tak? Jalinan? Ada jalinan. Adakah jalinan tu satu tekstur? Ya, jalinan adalah satu tekstur ya. Okey, dia ada jalinan tampak, dia ada jalinan apa? Jalinan tampak, jalinan sentuh. Jalinan sentuh. Ni jalinan apa? Jalinan apa ni? Ini jalinan sentuh. Ni jalinan sentuh. Jalinan sentuh. Betul. Betul. Okey, jalinan tampak mana nak tengok? Kalau apa? Kalau jalinan tampak kat mana nak tengok? Jalinan tampak. Jalinan yang kita nampak. Betul. Tanpa perlu disentuh. Bagi contoh boleh? Macam mana nak tunjuk contoh? Itulah cikgu. Contohnya jalinan yang ada dekat baju tu. Ada corak-corak. Itulah dia nama jalinan. Ada jalinan tu. Okey. Kemudian murid kena faham prinsip rekaan ada harmoni, penegasan, imbangan kontra, pergerakan, kepelbagaian dan kesatuan. Cikgu guna laju lah sikit Jadi murid-murid dah biasa dah dengan ni. Kemudian ada struktur rekaan. Struktur rekaan terbagi kepada 4 ya. Ada struktur linear, struktur pancaran, struktur formal dan struktur tidak formal Mungkin cikgu tanya satu aja, struktur linear. Macam mana struktur linear? Linear programming saya tahu. Struktur linear ialah garisan grid. Garisan grid dan garisan perspektif. Itu struktur linear. Tahu tak garisan grid tu macam mana? Garisan grid. Macam mana tu cikgu? Adakah yang berkotak-kotak itu cikgu? Pandai pun. Kamu jawab matematik pakai buku grid. matematik tu. Ya, bentuk dia. Okey ya, satu cukup ya. Yang lain murid-murid ni kena usaha sendirilah. Okey. Kemudian ada barangan craft. Barang craft ni inilah antara barangan craft yang murid-murid kena ingat ya, macam mana cara nak buat batik, macam mana nak buat anyaman ya, macam mana nak buat tembikar, ukiran kayu ya. Warni tenunan. Jadi bahan-bahan ni murid kena tahu batik apa. Ya, dia ada batik tulis, batik canting. Dia ada batik apa? Batik blok. Pernah tengok batik blok? Batik blok tu. Batik blok yang cap. Yang cap tu pandai. Okey, baik cikgu. Okey, seterusnya ya. Kejap cikgu. Apa kata Afiq bagi ruang cikgu untuk minum air dulu? Boleh cikgu? Sebab kita Wani rehat pun dulu. nak kena buka buku seni dulu, nak tengok mana tu lepas ni cikgu nak Yang ni banyak rasa murid-murid pun boleh tengok kot. Tapi cikgu kita rehat terlebih dahulu. Kita sambung lagi sesi ulang kaji kita selepas ini. Tapi kena ingat, walaupun di situasi zaman musim sekarang ni, musim pandemik, kena ingat jaga SOP kita, jaga jarak, jangan lupa pelitup muka dan juga hand sanitizer. Jaga kebersihan anda. Baik, kita rehat lebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Baik, hari ini kita nak sambung ulang kaji kita, subjek pendidikan seni visual kertas 1. Tapi sebelum tu, anda dah sanitize tangan? Make sure kita sentiasa menjaga kebersihan dan kesihatan supaya diri kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang tidak kita mahulah untuk masa depannya. Tapi sebelum tu, jom kita sambung dulu sesi perkongsian kita hari ini untuk pendidikan seni visual kertas 1. Jom cikgu, dipersilakan. Okey, kita sambung lagi ya. Boleh. Seni dalam persekitaran. Murid-murid perlu cari bahan seni reka hiasan dalaman ni. Okey, seni reka landscape dan persekitaran. Ya, seni reka hiasan dalaman dan seni
seni reka, lanskap persekitaran. Nanti cikgu akan sentuhlah. Alright. Okey ya, kita terus pada rekaan seni halus tadi yang tertinggal ke belakang tadi ya. Okey ya. Jadi murid-murid kena cari bahan tentang lukisan, catatan, cetakan, mural. Apa dia mural? Mural ya, tersilap. Kesakan mural. Arca ya. Kemudian yang kedua ialah seni grafik, logo. Okey. Logo, simbol, risalah ya, papan iklan ya. Kemudian pembungkusan dan poster ya. Nanti kita akan tengoklah ya dalam slide seterusnya. Okey. Kemudian bahagian C ialah pemahaman dan penghargaan ya. Seni dalam bidang kehidupan kita. Kesan seni kepada ekonomi, kesan seni kepada pendidikan negara, okey. Kesan seni kepada kebudayaan kita, kesan isu perkembangan seni semasa kita ya. Prospek kerjaya dalam bidang kesenian. Luas ya. Okey. Perhubungan perdagangan melalui seni grafik. Okey, kita pergi seterusnya ya. Okey, perkembangan seni lukis moden Malaysia. Ini pun murid-murid kena tahu ya. Bermula tahun berapa? 1930-an dan 1940-an. Cari kat internet ya. Kemudian tahun 1950-an rasanya cikgu-cikgu dah bagi kod tips-tips ni ya. Sumbangan kumpulan Angkatan Persatuan Seni Lukis dan institusi terhadap perkembangan seni lukis Malaysia. Itu pun murid-murid kena tahu ya. Baik cikgu. Wah, ni okey ya. Okey cikgu. Belajar ya daripada tak ambil. Betul. Tapi dah habis dah peksa dah. dah bekerja dah ya. Kemudian kita tengok ya perkembangan seni budaya dalam budaya kebangsaan ya. Asal usul seni rakyat nanti kita tengok ya. Keris ya, seni tekad, ya, tenunan, rumah berpele Terengganu. Sebab banyak ya kandungannya dalam kehidupan seharian sebenarnya. Yalah. Seni dalam budaya lain, songket, ya, catan. Okey. Dah cikgu akan tumpu pada tajuk yang popular. Kita dah sampai warna dah cikgu. Dah sampai warna dah. Ni yang menarik. Ni warna asas ya. Warna asas ialah warna merah, biru dan kuning. Ya, warna asas ni tidak boleh dicampur dengan warna lain. Dia memang sendiri, dia hidup sendiri, dia boleh berdiri sendiri. Tapi warna sekunder ialah campuran dua warna asas. Murid kena tahulah. Ya, campuran warna sekunder tadi dua warna asas, maknanya yang mana satu? Yang ini merah campur kuning jadi warna apa? Warna jingga. Warna Jingga. Okey, ada kat situ. Okey, biru campur merah jadi ungu. Kemudian biru, jadi kuning. murid kena faham ya, warna sekunder tu ialah warna Kena hafal lah cikgu ni. dia kena tahulah. Nanti kalau soalan dia bagi gambar warna ni, warna asas, kalau murid tak tahu salah nak jawab. Ya. Baik. Okey. Baik, cikgu. Kemudian warna tetia ni adalah warna yang campuran dua warna asas dengan satu warna sekunder. Ya, contohnya kat situlah. Kuning jingga, kuning campur jingga jadi kuning jingga. Jingga campur merah jadi jingga merah. Ya. Okey, jadi murid boleh tengok kat sini. Ungu biru jadi ungu biru. Warna tertia ni mudah sikit lah nak hafal rasanya kan cikgu. Dia campuran ya. Jadi kita boleh tengok dekat slide seterusnya. Ini adalah roda warna. Ini adalah roda warna. Ini adalah roda warna ya. Okey, dalam roda warna ni cuba tengok yang mana warna sejuk. Warna sejuk. Warna, saya nak teka warna sejuk biru. Kumpulan mana? Betul tak? Betul. Kumpulan mana? Kiri. Kumpulan kiri. Kumpulan ni ialah warna yang sebelah sejuk. kiri. Ini ialah warna panas. Apa yang cikgu nak terangkan kat sini ialah warna ini kita boleh panggil warna harmoni, betul tak? Warna harmoni yang terletak bersebelahan pada roda warna. Yalah, betul warni. Okey. Kemudian kita tengok warna pengenap. Warna pengenap kat mana warni? Terletak bertentangan dalam roda warna. Yang mana satu agaknya? Kalau sini tengah-tengah? kita biru dan jingga. Adakah maksudnya bersebelahan? No. Dia bertentangan dalam maknanya kat sini. Kita tengok kat sini. Warna pengenap ialah warna yang bertentangan dalam roda warna. Contoh ni warna asas warna biru. Okey, mana yang bertentangan dia? Jingga. Warna jingga ya. Warna jingga. Okey. Itu kita panggil warna yang bertentangan dalam warna-warna, kita panggil warna genap ya. Nampak biru, jingga, merah, hijau dan kuning, ungu. Jadi yang ini murid memang kena hafal. Kalau tidak nanti dia tak tahu. Baik, cikgu. Ya, ini kena hafal. Okey. Seterusnya ya.
catan. Ya. Hasil seni berhantara pigmen yang menggunakan warna pada permukaan rata seperti kanvas contohnya. Contohnya cat. Medianya cat air lah. Cat air, cat tempera, cat air, cat poster, gouache, ya. Dan cat minyak dan cat akrilik. Kat sini diterangkannya media dia apa. Contoh media cat air, poster, ya. Kemudian cat minyak, tempera, akrilik, gouache, ya. Kemudian bahantaranya kat sini ada. Dalam soalan kadang-kadang dia tanya. Jadi murid kena tahu bahantara yang digunakan. Oh cikgu, cat semua ni boleh guna di atas kanvas? Kecuali cat air. Cat air atas kertas. Sahaja? Ya. Kertas sahaja. Cat poster pun atas kertas. Cat minyak atas kanvas. Tempera ni atas kertas. Akrilik atas kertas. Atas kanvas pun boleh. Ya. Nampak ya? Ni ciri-ciri dia macam mana. Luksina, legap, ikutlah. Ya. Jenis catnya. Pengilat dia apa? Gam Arab. Ni pengilatnya larutan air. Alamak. Ada macam-macam ya. Ada macam-macam. Okey, dah kita pergi seterusnya ya. Boleh. Kita kena pergi laju sikit lah. Teknik cat minyak ya. Teknik cat minyak dia berapa tu? Ada 8. Jadi yang 8 ni harap murid-murid bolehlah ya. Dah rasanya ada yang dah buat ya. Ya. Tapi PKP kan mungkin banyak murid yang tak buat, tertinggal ya. Tapi cikgu saya yakin walaupun PKP ni mereka mesti ada inisiatif untuk buat di rumah sendiri cikgu. Betul. Dia ada teknik titik, teknik impasto, teknik hard edge. Hard edge ni pernah tengok tak teknik hard edge ni macam mana? Tak pernah cikgu, macam mana tu? Dia menggunakan masking tape. Dia buat garisan-garisan dekat dia punya canvas. Lepas tu dia pakai masking tape, kemudian dia sapu warna. Itu teknik hard edge. Rasanya pernah tengok juga. Pernah tengok tak? Ada pelukis-pelukis yang buat tu. Boleh cari ya. Okey, teknik glazing, teknik scrambling, teknik collage ya. Kemudian teknik ala prima, teknik media campuran. Kita boleh guna media campuran juga ya dalam menghasilkan cat minyak. Okey, teknik cat air ada 3 teknik. Ya. Basah atas basah. Ada basah atas basah tak? Ada. Kering atas basah. Kemudian basah atas kering. Kalau basah atas basah tu macam mana? Basah atas basah. Teknik cat air Macam mana? Mungkin lukisan tu sudah diletakkan permukaan air dulu baru dia warna. Betul tak cikgu? Bukan. Sikit lagi. Explanation Wani mungkin kurang tepat. Yang basah atas basah tu maknanya kertas lukisan tu dibasahkan dulu. Kemudian warna tu dia bancuh dengan air. Kemudian dia colour. Dalam keadaan basah. Faham. Okey. Baik. Selalunya murid buat awan guna teknik tu ya. Okey. Okey. Ini adalah aliran seni lukis ya. Aliran realism. Maknanya pada zaman ini ya, lukisan yang dihasilkan mesti real. Ya, tengok bermula pada zaman bila? Zaman Yunani. Zaman Yunani lama. Dah lama dah kan ya. Okey, ada pelukis dekat barat, ada pelukis dekat Malaysia. Tengok ya. Pelukis kat barat siapa? Yang melukis menggunakan aliran realism. Picasso, betul? Picasso yang lukis Mona Lisa tu. Bukan Picasso, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Picasso apa hasil dia? Lupa. Tak apa Afiq, cubaan yang bagus. Tapi Picasso juga pelukis lah cikgu kan? Betul. Okey. Kemudian kalau kat Malaysia, Muhammad Hussein Enas. Yang terkenal lah. Sangat real ya gambarnya. Sangat real. Okey. Nampak ya? Muka tu nampak real ya. Betul. Jelas ya. Kemudian Mazlimat Sum. Mazlimat Sum ya. Baik cikgu. Okey, apa hasil dia? Yati. Okey. Okey, kemudian impresionisme. Zaman ni dia semi abstrak tapi masih lagi nampaklah ciri-ciri contoh pemandangan pokok kelapa ni kan. Ya, betul. Masih nampak lagi. Itu zaman semi abstrak. Semi abstrak. Ya, semi abstrak ya. Masih lagi menunjukkan ciri-ciri bentuk asal dia. Jadi murid kena tahulah bila dapat soalan macam ni dia tahu bezakan. Ya, kalau tidak nanti tak tahu jawab. Ya, tengok pelukis barat siapa? Wan San Wan Go ya dengan Paul Cezanne. Contoh pelukis Malaysia Abdullah Arif. Ni Thai Hot Cat. Ini adalah hasil Thai Hot Cat. Yang ini Abdullah Arif. Okey, baik. Okey ya. Cubism. Di mana pada zaman ni ya lukisan tu dibuat dalam bentuk cube. Dalam bentuk cube ya. Mementingkan bentuk cube ya dan mengaplikasikan ya bentuk 3D dalam 2D. Ya macam 3D sikit ya. Nampak ya?
Pablo Picasso ni tadi awak sebut ni. Dia adalah zaman apa? Cubism. Dia menghasilkan lukisan yang berbentuk-bentuk cube. Okey. Kemudian kita tengok pelukis Malaysia siapa yang suka buat ni? Zulkifli Dahlan. Kita tak tulis kat situ. Okey, tak apa ya. Baik, tak apa. Okey ya. Terusnya Surrealism. Di mana lukisan ini dihasilkan macam di bawah sedar, macam alam mimpi. Macam alam mimpi di bawah sedar ya. Nampak ya, menggambarkan suatu gambaran bawah sedar atau alam fantasi, alam mimpi ya. Dan dibuat secara spontan. Contoh tengok jam. Jam tu cair. Jam cair kan? Jam cair. Kemudian ada gambar apa ni? Macam kuda, sarung kuda. Macam kuda, macam permainan ni. Betul. Kemudian kat atas tu jamnya pun cair kata pokok macam itulah. Zaman surrealism. Maknanya zaman di sangat fantasi. Sangat fantasi ya. Kemudian aliran seni lukis ekspresionisme. Nak sebut pun payah. Ekspresionisme. Nak sebut gaya lukisan dia memang betul-betul abstrak. Ya. Kamu tengok pun tak faham apa dia lukis agaknya ya. Itu jelapang padi. Atas tu. Masih dapat kesan. Apa tu? Rice field. Okey. Kemudian ni nipah plum. Nampak tak nipah palm. Sorry. Tapi cikgu Datuk Syed Ahmad Jamal ni memang sangat popular di Malaysia. Okey, seterusnya ya. Tengok bahagian pengiklanan ya, bahagian iklan. Iklan ni pun penting juga. Murid kena tahu ya. Apa tujuan iklan ya, apa yang dia nak sampaikan ya. Betul, message. Betul tak? Betul. Iklan dia nak sampaikan message ya. Apa contoh-contohnya? Jadi murid-murid kena tahu contoh-contohnya apa. Majalah ke, TV ada tak? Radio, televisyen ada. Betul. Ada. Risalah, pamphlet akhbar. Kemudian ciri-ciri iklan yang baik pun murid-murid kena tahu. Cikgu bagi sikit je. Dia boleh cari lain ya. Sebab soalan nanti dia jawab mesti ada 4 kan? Mesti mudah, ringkas, nampak mudah kan? Betul. Mudah, ringkas ya. Kemudian menarik, kreatif, asli. Warna dia pun sangat naik. Warnanya kena naik menunjuk ya. Jadi nampaklah dia beza dia ya. Pernah tengok grafik persekitan? Pernah, cikgu. Kat mana? Awak mesti tengok hari-hari. Lagi zaman moden sekarang ada LED. Siap bergerak-bergerak. Di jalan raya. Yang ini kita panggil apa? Inilah papan iklan. Billboard. Papan iklan Setiap hari kita nampak. Billboard. Kat mana boleh dapat ni? Di jalan raya selalunya. Lebuh raya. Okey, betul. Pandai. Okey, baik. Jadi cikgu, sebelum kita sambung slide seterusnya, kita rehatlah dulu cikgu. Ya cikgu, kita bagi cikgu minum air lagi lepas ni. Tapi jangan lupa untuk sentiasa menjaga jarak, cuci tangan dan pakai pelitup muka apabila anda keluar dari rumah anda. Baik, jaga SOP anda dan kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bertemu kembali kita dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wendy Carey. Bersama saya Hafiz Syazwan dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Zahra. Okey, mari kita sambung balik ulang kaji kita hari ini. Jom cikgu. Okey ya. Tadi kita sampai tanda jalan Billboard ya. Sekarang kita pergi kepada tanda jalan. Ini memang selalu kamu tengok. Kalau ni kita panggil tanda jalan. Okey, seterusnya iklan persimpangan. Ini pun murid-murid selalu tengok. Betul. Tapi tak tahu benda ni ya. Iklan apa ya? Saya rasa macam dah jarang ada kan? Dah jarang. Ada depan sekolah Wan ni ada. Ada lagi. Oh yalah, billboard kalau anti dekat dadah. Kat sekolah pun ada kan iklan-iklan ya. Penting ya iklan tu ya. Okey, kemudian iklan persinggahan. Ni ya. Nampak ya iklan persinggahan. Iklan apa? persinggahan tu Apa yang Ada dekat mana? Lori ke cikgu? dekat kenderaan. Dia boleh singgah dari satu tempat ke satu Dah banyak tempat. dah cikgu. Dah banyak sekarang. Memang banyak Ada ya. IT atas kereta. Kepala
singa Betul. depan kereta. Lagi-lagi time puasa boleh pula lori tunjuk gambar burger kat tepi tu memang Sedap ya. Betul, cikgu. Okey ya. Kemudian kita pergi kepada Ilustrasi. ilustrasi. Nampak ilustrasi? Nampak. Ilustrasi apa gunanya ilustrasi untuk menyampaikan Ilustrasi mesej. untuk Mungkin sampaikan ilustrasi mesej. buku. Cikgu, apa beza ilustrasi dan lukisan sebenarnya? Illustrate dan apa bezanya ilustrasi ni dengan apa orang kata Lukisan lukisan apa? biasa? Dengan lukisan yang normal Lukisan lah. ialah lakaran peringkat awal. Ilustrasi ni dah lukis cantik dah diwarnakan. Oh. Ya. Okey, kemudian ilustrasi perubatan. Penting ya. Dalam perubatan Ya. ilustrasi penting Betul. ya. Doktor guna ya. Ni selalu nampak dalam buku sains lah. Baik, yelah, maksudnya orang cikgu sains. pun guna seni juga dalam kerja Ya, mereka ya. betul. Doktor pun guna ya. Ya. Doktor pun guna juga. Okey, kita terus ya. Ilustrasi seni bina. Seni bina. Nak promote seni bina betul tak? Ya. Nak promote rumah. Nak promote Architecture. rumah. Yalah, saya Architecture. betul sebab kadang ilustrasi seni bina ni saya ingatkan gambar betul. Rupanya hanya ilustrasi. Ya. Nampak real lah. Baik. Ini ilustrasi penerbitan maknanya kulit buku lah. Okey. Okey. Baik. Ini poster. Poster ni tujuannya kita nak promote barang-barang yang kita jual. Contoh, ni Ya. hotdog. Hotdog nak jual Oh, hotdog. nak jual hotdog. Hotdog. Jadi kena tengok ya ciri-ciri poster yang baik. Ini pun selalu soalan akan Tanya dalam apakah kertas. ciri-ciri poster yang baik ya. Okey. Mempunyai daya penarik contohnya. Warna Warna yang dia. berkesan. Okey, kemudian muka Muka tag poster. Keterbacaan maknanya dari jauh dah nampak. Ya. Ya. Font dia lah tu, cikgu. Font dia besar ya. Okey. Ilustrasi sesuai dengan Tema. dia ni hotdog kan. Ya, Dia nak, betul. jual hotdog kan. Okey. Okey. Mengandung satu tema sahaja dalam satu Poster. Okey. Baik. Okey, ini kita pergi terus kepada tajuk Cetakan. cetakan. Tahu tak? Ni apa cikgu? Ini kayu. Okey, cikgu terang dulu. Cetakan ialah kesan terapan yang terdapat pada gubahan imej sesuatu blok ke atas permukaan kertas ataupun kain ya. Ini macam kita print baju, design semua tu, cikgu. Ni. Baju fan club Afiq lah. Okey, dia ada beberapa jenis. Ini cetakan timbulan. Cetakan Sebentar, cikgu. Okey. Cetakan timbulan. Cetakan timbulan ni kita gunakan blok kayu. Kita gunakan blok kayu ya. Okey, dakwat kita ukir dulu bahagian kita tak nak kena dakwat tu. Buang, kemudian yang bahagian atas tu yang kena dakwat tu. Itu yang kita akan gelik dengan warna dan kita tekapkan dengan kertas ya untuk pindahkan imej tu kepada permukaan kertas. Senang. Jadi kalau macam ni kita boleh buat banyak-banyak tak? Boleh buat banyak Boleh. dan cepatlah. Boleh buat makan masa banyak-banyak kan, cikgu ya. kan? Kemudian ini ialah cetakan bendaman Bendaman. ataupun intaglio kita panggil ya, intaglio ya. Di makna dakwat tu kita masuk dekat dalam. Dia ni guna kaedah tulisan ya. Kaedah tulisan asid. Dia gunakan asid untuk buang bahagian yang dia tak nak dan untuk masukkan dakwat tu. Jadi macam sebenarnya tu. pelajar kena faham Ya, teknik. Teknik. Pelajar kena faham teknik dia. Okey. Okey, baik, cikgu. Okey, kemudian yang ini cetakan data ataupun planograf ataupun litografi ya. Okey, kita tengok dakwatnya dekat atas blok batu. Batu apa ni? Batu kapur. itulah Batu. Okey, blok batu. Batu kapur. Blok batu kapur ya. Baik. Kemudian barulah imej tu dipindahkan ke atas kertas ya. Okey, faham. Baik. Okey, kita pergi ke seterusnya. Ini ialah cetakan apa ni? Okey, Kaligrafi. Kita nak buat apa? stencil. Apa ni, cikgu? Kaedah cetakan ni kita boleh buat apa, Afiq? Kita boleh buat apa? Boleh buat kat mana? Bukan boleh buat apa, boleh buat kat mana? Boleh buat kat mana? Kain. Kain, okey. Kain sutera. Kain sutera. Kain. Apa lagi? Kain. T-shirt lah yang paling senang, T-shirt, Afiq. Selalu atas t-shirt ya. Kita gunakan t-shirt. Oh, adakah yang di spray tu, cikgu? No. Kita pakai squeegee. Ni squeegee. Squeegee ni, squeegee ni yang kita gunakan ya untuk membuat cetakan sutera saring. Ini kita panggilkan cetakan sutera saring ataupun kalau guna kad ni kita panggil cetakan stencil aja. Kalau cetakan sutera saring dia menggunakan pemidang dan kain sutera
saring. Baik. Bahannya sama. Faham. Guna squeegee, guna warna. Warna. Lepas tu kita pindahkan image ke atas kain Okey, ataupun jadi mesti t-shirt. pelajar Okey? semua dah tahu dah ni. Okey. Kena ambil tahu. Ni kena apa ambil pula, tahu. cikgu? Ya, inilah hasil cetakan. Tadi. Hasil dia. Ini adalah hasil cetakan yang menggunakan teknik sutera saring. Ada nombor siri dia. Ini yang penting ni. Nombor siri kena letak kat mana. Ya. Kemudian Tajuk. ada tajuk. Kemudian ada nama pelukis pengkarya. pengkarya tersebut. Baik. Okey. Menarik. Okey. Faham. Okey. Kita pergi kepada reka bentuk industri. Okey ya. Reka bentuk industri juga penting ya, pelajar cari ya nota ya. Ringkas pun tak apa, yang penting tahu apa dia reka bentuk industri ya. Ini adalah proses menghasilkan reka bentuk industri ya. Okey, mula-mula mesti mengenal pasti masalah dulu, lepas tu mengumpul maklumat ya. Kemudian membuat kajian dan penyelidikan. Membuat model kecil, kemudian menjalankan perbincangan ya. Dan persembahan, kemudian menyempurnakan reka bentuk yang dia nak cipta dan membuat prototipe. Ini tahu kerja prototipe designer lah ni. Ini kerja macam designer. mana designer Maknanya hasilkan bila kerja? kamu ambil pendidikan seni, sebenarnya ruang cabang masa depan tu Besar, luas sebenarnya. luas, Betul. sangat luas Nak jadi ya. arkitek pun Tapi boleh, cikgu nak dalam jadi kertas designer satu boleh. ini akan ditanya prosesnya. Soalan begitulah bentuknya selalunya. Macam dan- mana proses menghasilkan reka bentuk industri. Apa Okey. proses yang dibuat. Okey. Perlu hafal lah kan cikgu. Kena tahu. Ingat, Kena kena ingat. tahu. Kena tahu. Hafal susah nak hafal banyak-banyak. betul Banyak juga. kot. Okey. Betul. Kemudian anyaman ya. Seni anyaman ya. Ini pun popular jugalah ya. Ini selalu ini anyam memang popular. ya. Anyam ketupat. Anyam tikar, anyam ketupat, macam-macam Anyam lagi ya. bakul. Tengok ni anyaman mengkuang pandan. Ini adalah peralatan. Okey. Peralatan ya dalam pendidikan seni, bahagian untuk craft ni murid memang kena tahu. Ada berapa jenis craft tadi yang kita belajar, semua kena cari ya. Bahannya apa, prosesnya macam mana, ya, macam mana nak buat ya. Kena cari bahan, alat lagi satu alat. Alat tu okey. penting. Murid kena tahu alat ni adalah antara alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan daun pandan ataupun daun mengkuang. Ya. Nampak ya, ada dapur, ya, ada jangkung. Ni kadang-kadang soalan akan keluar kat gambar-gambar ni. Dia tanya, yang mana satu jangka? Contoh, dia bagi banyak-banyak gambar. Ya. Ada gambar jangka, dia tanya, apakah nama gambar apakah nama tersebut? alat ni? Alat tersebut. Kalau Jadi, tahu senang je lah. betul juga. Sebab tu murid-murid kena ingat. Ni kena hafal lah. Pergi print banyak-banyak ya. Nota tentang craft tangan tadi. Okey ya, ni bahan-bahan bahan utamanya ialah pandan dan mengkuang. Ni daun yang berwarna ya. Ini hitam putih. Okey. Okey, dia ada cikgu, dua tak ya. apa, Dia tak ada masalah. mengkuang ya. Pokok mengkuang, pokok pandan. Pokok pandan ada dua ya. 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 Okey, kita tengok seterusnya. Ini proses menyediakan tu murid-murid boleh carilah. Ini adalah Ini apa motif-motif yang digunakan dalam anyaman. Jadi motif-motif ni pun murid kena ingat, kena hafal. Kena hafal, kena ingat lah tu sebab cikgu cadangkan ya. Murid-murid tampal lah ya gambar-gambar ni. Kita panggil apa ni, kelarai ya. Sebenarnya cikgu bagi bahan-bahan dekat handphone je. Murid-murid dah boleh flip aja. Flip every day. Flip every day ya. Semua dah masuk dalam telefon murid. Ya, Itu betul. anak murid cikgu lah ya. Banyak corak Ni antara sebenarnya. corak. Ni corak-corak ni lah ya. Sebab soalan pendidikan seni visual ni ya 90% ataupun 80% adalah bergambar. Ya. Dan berwarna pula tu. Kertasnya sangat cantik. Jadi murid-murid kan tengok kertas je dah Semangat. semangat Betul, nak jawab. semangat nak jawab sebenarnya. Okey ya. Ni murid kena tahu macam mana bentuk anyaman tadi ya. Okey. anyaman Anyaman tikar. Kemudian kita tengok Reka tentang bentuk landscape. ya. Mengenal ciri-ciri landscape. Macam mana nak mengenal ciri landscape ya. Kita pilih pokok, tipografi, kemudian struktur air. Struktur air tu macam mana, cikgu? Maknanya bila dalam landscape tu, kalau ada kolam contohnya, air terjun ke tepi tu kan, ada kolam kecil ke ya, ada mountain ke. Jadi dia nampak sejuk lah.
Boleh itu menghidupkan penting gambar. ya. Faham. Nampak suasana sejuk. Jadi Faham. sumber air ni sangat penting. Okey. Baik. Sebelum kita buat landscape tu kita perlu ada perancangan. Inilah pelan konsep, ada pelan awal. Jadi cikgu tak payah bacakanlah. Ya. Ini murid-murid memang kena tahu ya macam mana pelan konsep, macam mana pelan awal ya. Okey. Kemudian pelan induk macam mana, kemudian pelan penanaman macam mana. Model berdasarkan pelan tu kena buat. Ya. Okey. Itulah dia. Okey, tengok ini adalah peralatan ya. Ni alat muzik. Ini alat muzik. Kita ada kompang, gedombak, gambang. Ini juga penting murid-murid ingat. Untuk murid-murid ingat je lah. Kenapa cikgu? Pernah ditanya? Memang keluar. Ni pernah keluar, ni pernah keluar ya. Walaupun cikgu tak nampak soalan, tanya anak-anak murid. Ya. Soalan apa tadi yang keluar? Macam itulah caranya ya. Okey, alat muzik tradisional ya. Tadi tu Ini ada alat muzik gendang, gamelan. gong, Nama dia gamelan. bonang. Ni Ya. gamelan. Jadi murid-murid kena tahulah alat-alat ni. Okey ya. Baik. Okey, kemudian ya. Serunai, Rebat ni apa tu? seruling. Rebab. Tertuang. Tengok seruling ada serunai ada. Macam mana serunai dengan seruling tu dah nampak sama, betul tak? Cikgu, tertuang tu saya tak pernah nampak je cikgu. Ini guna apa ni? Ini yang guna kalau apa ni? pernah tengok dalam filem Filem yang dia dia jerit tu, semua. ton Bunyi. panggil kapal. Itu Musuh nama datang. dia. Namanya tertuang. Tak tahu nama dia kan? Wani baru tahu nama Sekarang dia hari anda ni. tahu. Ya, sebab itulah pentingnya kita belajar okey. seni. Sebab sebenarnya walaupun seni ini ramai yang fikir dia melibatkan lukisan lah, apalah. Corak, pattern. Sebenarnya seni ni pengetahuan dia sangat luas. Luas dan melibatkan orang kata sekeliling kita. Ya, betul. Betul. Sebenarnya Ni, dalam apa saja pekerjaan pun melibatkan seni kan cikgu kan? betul. Baik, lagi sekali saya nak pesan kepada anda semua, belajar juga, ulang kaji juga. Kalau di rumah, insya-Allah selamat. Tapi kalau anda di luar rumah, sentiasa jaga kebersihan, jaga SOP dan sentiasa menggunakan pelitup muka. Baik, kita nak berehat terlebih dahulu Betul, cikgu. Boleh? Alah cikgu, tak apa. Cikgu semangat nak mengajar. Tak apa, kita rehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Okey, ada lagi satu. Bertemu lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Baik, kita bersama lagi dengan Cikgu Zahra untuk subjek pendidikan seni visual. Silakan Cikgu, kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi. Terima Boleh? kasih Wani dengan Nafi. Okey, untuk senjata tradisional yang paling penting ialah kamu tahu kedudukan atau tempat-tempat mana bentuk dia ya. Contohnya yang dekat Ulu Keris ni contoh ya. Yang Nama-namanya. tempatnya apa namanya? Pendokok. Pendokok. Namanya pendokok. Penyendal. Lepas tu Sebagai ketahanan. lidah gajah. Banyak ya bahagian dia cikgu ya. sebenarnya. Cikgu, Banyak, saya ya. tahu saya pegang keris. Nama dia keris je. Tapi tak tahu ya. Semuanya ada nama ya. baik. Ada kendit, ada lidah gajah ya. Kemudian ada belalai, ni belalai gajah kat sini. Dia bentuknya pun macam belalai Cikgu, ya. mungkin ada pelajar yang tidak tahu, lebih-lebih lagi pelajar yang lahir di zaman milenial orang kata. Ini sebenarnya diperbuat daripada apa cikgu? Adakah kayu? Ini Ataupun- ini hulunya daripada kayu. Selalunya Kayu. daripada kayu. Ya. Hulu keris. Sebab dia nak bentukkan. Orang dulu suka Ukiran, jadi dia akan senang bentukkan, kemudian licinkan kilat ya. Ada bahagian keris, tengok ada banyak bahagian, jadi murid boleh tengoklah ni kat internet ada, boleh cari ya, sampai sarung keris ya. Apa yang ada di bahagian sarung keris, ada sampir, ada batang dia ya. Baik. Kemudian apa tujuannya untuk Menyinggung. Okey. Okey, kita tengok kereta lembu pula. Ni kereta lembu. Kereta lembu. Kereta lembu tengok kajang kat mana, gegantang kat mana, balak kat mana. Murid kena tahu nama-nama ni. Ya. Soalan kadang dia bagi gambar. Dia tanya, ni A, B, C, D. Disuruh label. Apa nama dia? Apa Di situ nama tak dia? kosong. Okey, baik. Macam tu ya. Bentuk soalannya lebih kurang lah. Ini Okey, familiar ni sikit. peralatan domestik. Ya. Ada kuku kambing. Ini untuk tanam Untuk padi padi. dulu. Sekarang dah tak pakai Sekarang dah. tak ada pakai mesin dah. Semua nampak. pakai mesin ya. Okey, semua pakai mesin. Okey, ini ialah peralatan domestik juga. Cikgu, nyiru tu yang
zaman dulu. Guna untuk tampi beras. tampi beras. Nampak batu giling buat giling cili, Belanga tembaga. tembaga. Dulu belanga pun tembaga. Sekarang ada. Sekarang tak ada. Tapi belanga masih ada lah. Tembaga tu je. Tembaga dah tak ada. Belanga tembaga dah susah nak cari. Ya, Okey ya. betul. Okey, sekarang ni kita tengok peralatan domestik, tengok. Senduk tempurung ada. Ni sampai sekarang ada lagi kan? Ada. Ada, Saya tapi pernah dah, nampak. tapi dah tak. Ini nampak tak? Ini apa ni? Kukuh kelapa. Ini kukuh kelapa. Kukuh Ini kelapa pun zaman selalu keluar soalannya. Selalu ada di mana, cikgu? Ini zaman-zaman dulu kukuh kelapa ni memang susah nak cari zaman sekarang. Kat museum ada. Museum ada lah. Sekarang dah buat piasan dah. Nanti kita pergi sama-sama Dulu dengan dia cikgu. kan. Boleh tengok. Okey, seterusnya ya kita tengok perhiasan diri. Ini ni selalu untuk pakai. Wani. Ni untuk Wani ya. Persembahan. Jadi kena tahulah. Cucuk sanggul contohnya, gelang kaki. Ya. Okey, kemudian kita tengok doko. Doko. Doko ni pun Nama dia Doko. namanya doko. Kalau awak tak tengok tak tahu kan apa namanya kan? Saya selalu panggil rantai je, cikgu. Panggil rantai. Doko namanya. Namanya doko. Janganlah Okey. panggil rantai, ada nama. Okey ya. Okey, kita panggil doko. Okey, ni kalung. Kalung orang pending. Penting. Apa dia pending? Pending dia yang Yang pakai dia sal- pinggang. Pakai di baju. Pandai pun. Sebab dulu selalu menari tradisional kita pakai. Pakai. Okey, tu kita panggil pending. Pending. Okey ya. Okey. Kita tengok ini peralatan upacara Dan untuk istiadat. Ya. Ada kacip. Sekarang ni guna lagi tak agak-agak je? Ada orang buat hantaran Ada. ni. Ya, Ya, cikgu. buat hantaran tapi tak nampak. sekarang dah jarang dah. Ya, Tak ada nak guna dah kacip tempat sirih ni. Tapi cikgu cerik tu ada lagi dekat kampung rumah nenek saya, cikgu. Alhamdulillah. Saya masih nampak, cikgu. Cerik menyanyi ke? Cerik tu yang Kalau dulu ni cerik pun dijadikan bahan untuk upacara dan istiadat. Tapi sekarang guna biasa je kan? Untuk masak air, cikgu. Ya. Tapi dah tak guna dah. Orang pakai apa? orang pakai ni kettle. Koin. Elektrik ya, koin. Yang Lagi macam-macam macam tu. Ya, betul. ada macam-macam kan. Dah siap masak air semua kan. Air Ya. sejuk ada. Okey. Ni seni pribumi ya. Seni pribumi ni selalunya dekat Sabah dan Sarawak. Sarawak. Ini Ni, contoh kampung motif mana ni? Sarawak. Kaum Mana? Iban. Kaum apa? Oh. Kaum Iban. Inilah ya seni pribumi yang Baik. dihasilkan oleh masyarakat di Sabah, Sabah dan dan Sarawak. Sarawak. Okey, ni antaranya ya. Oh, ni. Permainan tradisional lah ni ya. Ya. Ini gasing. Gasing. Ni Gasing ke, cikgu? ya, Betul, betul. itulah gasing. Betul, permainan gasing ya. Jadi murid-murid kena tahu je apa nama-nama bahagian-bahagian tertentu. Misal kat bawah ni paksi. Jadi murid-murid kena tahu Patak, turap, labu, bahu, leher. boleh ingat ke tengkuk. banyak sangat kan. Saya tahu leher dengan bahu. Rasanya Okey. boleh. InsyaAllah senang ni. Boleh Ya, bayangkan senang ni, ya. boleh ingat. Okey. Cik. Okey, kita tengok seterusnya pakaian Ini saya tradisional. tahu. Selalu kalau kat baju Melayu pun nama dia sama juga. Yang tinggi cekak musang. Musang. Kemudian? Kalau yang macam ada juga yang Johor punya, Johor punya teluk belanga. betul lah ke? Okey, kemudian baju kurung moden. Baju Awak kurung ni, moden. baju kurung moden. Ada Ini- pesak, tak ada pesak je ya. kan? Baju kurung moden. Cik. Baju kurung moden ada pesak tak? Tak ada, kan? tak ada Ada pesak. pesak ni baju kurung. Baju kurung lama lah. Baju Tradisional. Kita tengok ya. Ya tengok ni baju kebaya. Ya. Ni baju nyonya. Oh. Tengok ya. Nampak. Ya. Itulah dia kebaya Ni baju pendek. kebaya pendek. Oh, Tengok yang lelaki pakai apa ni? Ini baju kurung Johor kan? Ini kurung Johor tu, teluk belanga. Teluk belanga Berpesak, kan? berkekek, boleh bulat. okey, okey. banyak sebenarnya jenis-jenis baju tradisional ya. Betul Wani ya. Okey. Betul. Okey, ini pun murid-murid kena tahu. Ni cakap musang. Ini cakap untuk musang. lelaki. Untuk lelaki. Okey, kita Okey. pergi pada contoh soalan Baik. ya. Okey, kita tengok soalan sekarang. Okey. Inilah contoh soalan yang cikgu buat khas untuk anak-anak cikgu yang berada di luar Ya. yang akan menghadapi peperiksaan ya. Ini contoh soalan. Kita cuba tengok ya. Tengok gambar darjah 1 menunjukkan kraft tradisional. Apakah jenis kraft tersebut? Boleh jawab Saya Wani? nak teka. Saya pernah buat masa tingkatan 4. Okey. Wani? Saya rasa ni tekat lah, cikgu, betul tak? Pandai. Betul. Pandai pun. Masa Okey. ingatlah. Masa ingatlah. Okey. Baik. Okey, kemudian yang kedua ya. Carta aliran berikut adalah proses menghasilkan ukiran. Sebab tu cikgu cakap tadi proses pun murid kena tahu. Sebab dia akan tanya proses tu macam mana ya. Letak kotak. Contoh ni ukiran kayu kan. Letak kotak 1 sedia kayu. Kotak 2 buat corak ya ataupun bukan. Kotak 3 buat apa? Kotak 3 buat apa? Lepas Dia ada lukis corak, lepas tu Kemudian menyilat. menyilat tu apa, cikgu?
mengilatkan. Kemudian menyilat ni bukan mengilatkan. Menyilat ni bila kita ukir, cikgu tak bawa contoh ukiran ya. Bahagian yang melekuk-lekuk tu kita panggil silat. Oh, silat. Ya, silatkan. Okey, jawapan dia mungkin B, mengukir. Betul tak? Pandai Wani. Oh, betul. Betul. Okey, terserahkan pada Wani. Dah penuh dah. Terserahkan pada Wani. Dah 2 dah. Afiq ada lagi. Wani kita Okey, tolong contoh Afiq. 3. Pernyataan manakah yang menerangkan tentang arca persekitaran yang baik? Dia ada tadi. Ada kan soalan? Ada. Okey, cuba Afiq teka. Kenapa? Arca persekitaran yang baik macam mana? Struktur yang kukuh dan stabil. Stabil, betul. Mengutamakan saiz, menggunakan pelbagai warna, berada di tempat yang sesuai. Mana yang paling penting? Kalau satu dah betul, Kita potong C dan D sebab tak ada nombor 1. Kalau satu dah betul kan cikgu? Betul. Betul. Pandai Wani. Sama ada A atau B jawapan dia. Jawapannya sama ada A atau B. Apa jawapannya? Yang paling 3 penting. salah. Mungkin Jawapannya apa? mengutamakan saiz. 1 dan 2 A, No. Jawapannya B. 1 dan 4. 1 dan 4. Mestilah berada di tempat yang sesuai. Ya, arca persekitaran. Arca tu tak kisah nak besar ke nak kecil, tapi mesti sesuai kat tempatnya. Okey. Mesti strukturnya mesti kukuh, stabil. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okey. Nama dia. Ada. Okey, ada tadi. Ada. Ni nama Ada. dia Gambang. Jawapan dia C, gambang. Okey, jawapannya apa? Betul tak? Salah. Sarun. Oh, bukan Sarun. Ini Sarun. Satu sama Ini ya macam Sarun. Ini tadi. Sarun. Sarun lah. Tadi dah tengok gambar. Gambar gamelan tadi tu. Yang ada pengetuk-pengetuk tadi tu. Ini merupakan gambarnya. kesilapan yang pelajar mesti sering lakukan juga. Dia confused. Sebab dia akan sama. Ya, betul. Akan sama. Nampak? Okey, jawapan dia Dia takkan. Saron. Satu salah. Okey, Okey. seterusnya. Okey, Ni tadi. Yang pasal silat tadi. Menyilat. Ni bahagian silat ni. Oh, ni lah yang ni cantik bahagian tu. silat ni. Nak cantikkan nampakkan lengkung masuk ke dalam keluarga bentuk-bentuk tu. Itu kita panggil menyilat. Proses menyilat. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalannya. Apa soalannya? Apakah teknik ukiran yang digunakan dalam menghasilkan ukiran kayu seperti dalam gambar Raja 3? Apa teknik? Saya rasa Ukiran apa? ukiran Okey. bunga Ukiran timbul bunga bersilat. timbul bersilat. Okey, ukiran bunga timbul Bersilat. Jawapan tak saya bersilat. B. Betul tak? ukiran bunga timbul bersilat. Awak Salah tengok, ya? Salah lawan ni. Apa key yang kita kena cari, Key yang cikgu? tahu dia tembus. Oh. Okey, dia tembus. Yang mana? Cikgu kata ni Okey. bersilat. Jadi adakah jawapan dia ukiran tebuk tembus bersilat? Yes, Sebab dia betul. tembus. Okey. senang Kalau lah, senang yang nak bunga ingat. timbul ni, Senang. dia tak tembus. Tak Dia tak tembus. tembus. Maksudnya macam kat sebentuk Okey. kayu tapi kita tak nampak belakang dia lah. Tapi dia ada silatnya. Alright. Okey, kita terus soalan seterusnya. Tengok apa jawapannya. B. Wani. Jawapan Catatan dia- manakah yang menekankan ciri ekspresionisme? Tadi dah belajar. B. Jawapan dia B, cikgu. Apa? Betul ke? Adakah B? B. Kita dah belajar Express. banyak tadi sekaligus. Tu Betul. Betul. Ya, betul. Power, Afiq, Afiq, Ini power. surrealism. Ya. Itu Cubism. cubism. Ini Realism. realism. Ini yang betul ya. Expressionisme. Expressionism. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Tadi dah tengok gambar ni. Alamak. A. Leher. Bukan leher. Leher bukan dekat situ. B bahu. Betul cikgu, B bahu. B bahu. bahu. Good. Kepala. A bukan Okey. kepala. Tapi huruf P tadi. Ya. Oh, tapi dia tanya bagaimanakah yang dipanggil paksi D. Cikgu. nak Paksing. D. Jawapannya dia Bawah betul. sekali. Bawah sekali. Okey, good. Jadi, maknanya murid kena ingat, kena tahu kan? Nampak- Macam inilah bentuk soalannya. Ya? Nampak sangat Wani tak baca soalan tadi. Nampak sangat tak baca soalan. Jadi, Okey. kena fokus ya. Bila tengok nota-nota Ya, tu, kena cikgu. fokus. Okey. Apakah rupa yang ditunjukkan dalam gambar raja di bawah? Ini rupa positif dan rupa negatif. Negatif. Ya. Tunjukkan. Mana positif, mana negatif? Apakah rupa yang ditunjukkan dalam gambar raja di bawah? Rupa Alamak. positif, Positif. rupa negatif, rupa geometri. rupa geometri, bukan rupa geometrik. Rupa geometri ada sudut, rupa organik. Organik. Jadi jawapannya ada tak? 1, 2 dan 4. B. Okey, jawapan good. dia. Okey, seterusnya ya. Okey. Susun semua proses penghasilan batik cantik mengikut urutannya betul. Ya. Ini soalan yang terakhir. Soalannya. Kita cuba jawab. Cuba jawab. Warna motif dengan berus. Cuci kain untuk menghilangkan kanji. Mana dulu? Saya rasa Mula-mula mana?
Mula-mula sekali ialah cuci kain. Untuk menghilangkan kaji. Lepas tu Dua. lukis motif. Okey, dah nampak dah. Okey. Jawapan dia C. Alright, bagus. Betul. Okey. Baik. Okey, Jadi okey, sebenarnya cikgu satu benda lah saya nak tanya. Berdasarkan subjek pendidikan seni visual ni adalah lebih kepada kalau cara kita nak study ni Adakah ia hands on? maksudnya cara kita kena tahu pengetahuan am lah. Seni ni luas ya. kan. Seni luas, murid kena tahu pengetahuan tentang seni visual dan kena tahu silibus apa dalam tu. Tadi topik-topik yang dia kena cari. Dia memang kena carilah nota-nota tu sendiri. Tak ada buku ya. Maksudnya bukan hanya membaca tapi perlu membuat latihan dari segi praktikal juga. Dia kena buat latihan berulang kali. Okey, Sebab cikgu. soalannya akan berkisar di situ je. Ya, murid-murid ya. Soalan akan berkisar dalam bentuk-bentuk soalan yang cikgu bagi tadi macam tu ya, soalan kebanyakannya. Jadi dia tak adalah kebat sangat dia sebab soalan kebat dah ada dekat kertas 1 dan kertas 2 ya murid-murid ya. Yang ni kertas 1, kertas 2, kertas 2 dan kertas 3 ya. Tu memang dah kebat dah susah ya. Jadi maknanya Kertas 1. cikgu nak harapkan murid-murid nanti bolehlah jawab soalan dengan baik ya. InsyaAllah. Jangan lupa bangun awal, ingat tarikh 24 hari bulan petang. Masuk awal satu suku ya, bukan satu suku, 1.45 dan kertas tu akan bermula pada Pada pukul jam 2 2 petang. 2 suku. Oh, 2 suku. Okey. Sampai habislah 1 jam setengah ya, cikgu, 1 jam setengah. Baik. Jadi cikgu berharap murid-murid bersedialah dengan peralatan yang diperlukan. Contoh pensel mesti pensel 2B. Yeah. Tandakan dengan betul. Borang OMR tu ya. Jangan tanda sikit je, tanda betul-betul. Pensel pastikan 2B. Kalau tak 2B nanti kan tak boleh trace nanti. Ya, betul. Masa penyemakan jawapan tersebut. Oh, Okey, okey. Terima kasih ya. Baik, cikgu, terima Cikgu kasih. Rafiq. Seronok belajar Okey. pendidikan seni walaupun kami tak ambil waktu SPM. Jadi kami nak ucapkan good luck kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek pendidikan seni visual ini. Do your best. Dan kami harapkan anda dapat melakukan dan mengambil segala input yang telah diberikan oleh Cikgu Zara sebentar tadi. okey. Dan seperti biasa, kami akan mengingatkan anda untuk sentiasa menjaga jarak sosial apabila anda berada di luar. Betul. Dan sentiasa menjaga kebersihan. Okey? Jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer dan apa yang paling penting kalau nak keluar rumah, nak pergi peperiksaan nanti, pelitup muka sentiasa bawa. Ya. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi dengan subjek yang berbeza dan Betul. juga cikgu yang berbeza. Ya. Alright. Kita jumpa lagi. Kita jumpa saya lagi Hafiz dalam Syazwan. dan saya Kami Kerry. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa lagi.